Ini kitab penawar bagi hati, muka surat surat 20, muka surat 21, muka surat 21, surat 21 baris yang ke sebelah daripada atas, baris yang ke sebelah daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang kedua daripada 5 perkara, 5 kerana, kenapakah wajib pelihara hati daripada sifat kecelaan, wajib menghiasi hati dengan sifat kepujian. Kerana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa abasharikum wa innama yanzuru ila kulubikum. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik. Tiada menilik di sini bukan makna menilik dengan makna melihat. Sebab Allah Ta'ala melihat segala-gala perkara yang ada. Allah tiada menilik ni makna apa? Allah tiada ambil kira. Gitulah. Allah tidak menilik, Allah tidak melihat. Ada. Bukan. Allah tidak menilik ni dengan bahawa Allah tidak ambil kira kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu, dan senyanya menilik ia, mengambil kira ia Allah kepada segala jantung kamu, segala hati kamu. Maka ni huraian dia, jantung itu, hati itu tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang muka itu tempat tilik manusia, dan ini padahal kita biarkan jantung kita, hati kita kotor, berlumur dengan sifat kecelaan, yang ia hati kita itu tempat tilik bagi Tuhan kita. Bukan sayugia bagi yang berakal, berakal yang sempurna lah. Bukan bagi yang berakal. Orang tahu berakal dah. Orang tahu berakal tak mukallaf, berakal belaka, berakal yang sempurna, membersihkan jantungnya, hatinya, dan menghiasi hati lebih bersangatan daripada membersih dan menghiasi mukanya, lebih bersangatan daripada membersih dan menghiasi mukanya. Bukan kata muka tu lok kotor, bukan. Jangan bersih muka saja. Tempat tilik manusia, hati tempat tilik Allah tu kena bersih. Itulah hak paling bersangatan daripada membersihkan muka. Daripada membersihkan muka bukan makna jangan bersihkan muka di sini. Makna muka kena bersih. Kena bersih tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengotor tu ni hak menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersih zahir itu sunnah Nabi, tapi bukan hanya bersih zahir sahaja. Memang zahir tempat tilik manusia, dan kita bersih zahir bukan kerana tilikan manusia. Kita bersih zahir kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada orang dia bersihkan zahir hanya kerana manusia. Kalau tak ada manusia duduk di rumah, tak pergi ke mana-mana, tak mandilah, busuk bangunlah.
Kenapa tak mandi busuk bangun? Busuk bangun apa tak? Busuk sangat. Sebab apa? Mandi buat apa? Bukan lagi ke mana-mana pun. Kita kena bersih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Kita bersih, kita jangok kerana manusia semata-mata, bukan kerana sunnah. Tak boleh pahala seumpama tu. Yang tak ni. Maknanya hak sunnah syariatnya kena bersih zahir tu. Memang zahir itu tempat tilik manusia, tapi kita bukan kerana tilikan manusia, kerana sunnah. Jadi sebab yang kedua, kerana yang kedua, kenapakah kita diwajibkan pelihara hati daripada sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian. Yang dalam kitab Penawar Hati ni akan membicarakan 10 sifat kecelaan dan akan diiringi dengan bicara 10 sifat kepujian. Sekarang ni kita cerita je ni. Wajib membersihkan hati daripada sifat kecelaan, wajib menghiasi hati dengan sifat kepujian. Ni baru cerita hukum, tak cukup setakat cerita gini. Kemudian diiringilah pula dengan apakah dia sifat kecelaan yang wajib dibersihkan. Tu fardu ain kita belajar satu-satu ni. Bukan hanya ceramah, wajib membersihkan hati dari sifat kecelaan. Apa dia sifat kecelaan? Riak, ujub, takabur. Apa dia riak, ujub, takabur? Tak kena nak bersih warna, hanya kena perkataan. Cara mana pula nak bersih? Kena belajar satu-satu. Dia dalam kitab Penawar Hati ni akan disuli dengan pembicaraan 10 sifat kecelaan yang wajib dibersihkan daripada hati kita, dengan sifat ghadab, pemarah, dengan sifat hasad, dengan sifat bakhil, dengan sifat kasih akan harta, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia, takabur, ujub, riya. Ini 10 sifat kecelaan dalam kitab Penawar Hati ni. Kemudian wajib menghiasi hati dengan sifat kepujian. Dan kitab Penawar Hati ni akan susuli pula dengan taubah, khauf, zuhud. Khauf takut, zuhud sabar, syukur, ikhlas, tawakul, redha dengan qada Allah, ingat akan mati. Tengok tu. Dia akan cerita satu-satu, tajuk satu-satu. Sebut kata taubah. Apa dia taubah? Apa dia syarat rukun taubah? Dosa ada berapa bahagian dosa? Satu-satu bahagian dosa tu rukun taubahnya berapa? Ni. Hak ni hak fardu ain kita ni. Bukan taubah kita banyak dosa, kita wajib bertaubah. Kita banyak dosa, kita wajib bertaubah. Dan nak taubahnya macam mana? Perbanyakkan zikir, perbanyakkan istighfar. Kita kena perbanyakkan istighfar. Kita kena semayang sunat taubah. Waktu awal-awal lagi apa? Feel apa enggak? Ya? Feel tak? Awal-awal kita dulu. Kita wajib kena perbanyakkan taubah. Kita banyak dosa. Taubahnya macam mana? Istighfar. Semayang sunat taubah. Taubah ni bukan amalan zahir. Taubah ni sifat mahmudah yang pertama. Dan kita pernah bagi hati amal batin. Istighfar tu zikir lidah yang disunatkan. Semayang sunat taubah tu, semayang sunat taubah, sunat lah. Pening pula kan? Semayang sunat taubah, memang sunat. Istighfar apa hukum? Sunat. Taubah apa hukum? Wajib ijma' ulama'. Bila taubah wajib ijma' ulama', rukun dia mesti wajib. Kalau istighfar tu rukun taubah, semayang sunat taubah tu rukun taubah, jadi istighfar jadi hukum wajib sebab rukun. Semayang sunat taubah jadi hukum wajib. Tak panggil semayang sunat taubah kalau wajib pulaknya. Mana? Istighfar bukan rukun taubah. Semayang sunat taubah bukan rukun taubah. Tak kenal rukun taubah. Tapi perbanyakkan istighfar sunat. Jangan salah faham pula. Bukan kata jangan kamu istighfar, jangan salah faham gitu. Sunat perbanyakkan istighfar. Sunat semayang sunat taubah. Tapi itu bukan rukun taubah. Itu bukan diri taubah. Rukun ni mahiyah, diri taubah. Istighfar bukan diri taubah. Istighfar disunatkan kita perbanyak.
Yang salah faham kata menafikan istighfar pula nanti. Tapi tak kena taubah. Ini kena ngaji. Taubahnya apa? Ibadah batin yang pertama. Daripada 10 ibadah batin dalam kitab Penawar Bagi Hati. Syarat rukun dia apa? Tu kena belajar molek lah. Mana ni? Untuk menghiasi hati dengan sifat kepujian. Kenapa kita wajib membersihkan hati dari sifat kecelaan? Kenapa kau kita wajib menghiasi dengan hati dengan sifat kepujian? Sebab yang pertama terdahulunya didatangkan ayat Quran, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah Ta'ala mengetahui akan barang dalam hati kamu. Ada hati tu orang tahu. Kalau zahir kita nampak juruh, tinggal maksiat zahir, tinggal belaka berjuru, tapi maksiat batin tinggal ke tak? Tuhan mengetahui zahir barang yang ada dalam hati kamu tu. Kemudian kok luar ni tak nampak semain puasa tak tinggal. Hak batin macam mana pula? Taubah. Macam mana pula zuhud? Macam mana pula khauf? Macam mana pula sabar, syukur, ikhlas? Macam mana pula hak batin? Kita ni kalau buat apa-apa untuk dapat kelulusan manusia, kita buat comel hak luar cukup lah. Dalam kita macam mana dia tak tahu, dia tak periksa hak dalam kita. Kita nak dapat kelulusan, buat apa-apa pekerjaan, amalan kita sesama kita. Amalan tu bahasa Arab. Amal tu bahasa Arab. Bahasa kita pekerjaan. Ada ni. Jadi kita buat amal pekerjaan dunia untuk dapat kelulusan manusia, kita buat comel hak luar sudah lah. Tak, kita buat amal akhirah nak dapat kelulusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengetahui hati, barang ada hati kamu tu. Kalau kau luar sahaja molek, tapi kau hatinya tinggal kewajipan hatinya, Allah tak akan terima sebab Allah Taala mengetahui apa yang ada di hati kamu. Jadi bila Allah Ta'ala mengetahui di hati kamu, hak kecelaan di hati wajib kena bersihkan. Hak ketaatan batin yang wajib kita semaikan di hati kita, wajib kita hiasi, wajib kita semaikan. Sebab apa? Tuhan tahu di hati. Tapi kita mengadap Allah Ta'ala yang mengetahui dalam hati. Tapi kita masih lagi mengekali sifat nifak, sifat kepura-puraan. Buat ta'at zahir, ta'at batin tak peduli. Itu orang nifak dia panggil. Orang munafik, nifak amali. Bukan nifak i'tiqadi. Abdullah bin Ubay itu nifak i'tiqadi, tidak beriman, hanya menzahirkan Islam sahaja. Itu nifak i'tiqadi. Ini panggil nifak amali. Perangai orang berpura-pura. Kan munafik itu kan berpura-pura. Berpura-pura Islam, menyembunyikan kekufuran. Abdullah bin Ubay. Kan terpanggil Abdullah bin Ubay ni orang munafik yang berpura-pura dengan menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Itu munafik i'tiqad dia panggil. Ini munafik amali, berpura-pura menzahirkan ketaatan zahir tetapi menyembunyikan maksiat batin, menyembunyikan di hati itu ketaatan batinnya ditinggalkan. Atau panggil apa? Orang nifak, orang yang berpura-pura dengan menghadap Allah yang mengetahui apa yang ada dalam hati. Ni bukan berlaku ni. Sebablah batulah berkaitan ilmu hati ni memang kena ulang-ulang. Ilmu fardu ain, amal. Ilmu fardu ain. Amalnya membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Amalnya menghiasi hati dengan sifat kepujian. Hak itulah hak kena mujahadah sungguh-sungguh. Ilmu mudah je, belajar betul-betul, faham sifat kecelaan, faham sifat kepujian, okeylah. Tapi kalau ilmu pun tak belajar, tak cerita tu. Kita sekarang ni ilmu pun satu kepayahan, dah kena mujahadah. Amalnya macam mana pula? Belajar, kalau orang yang boleh menguasai ilmu, sekali belajar cukup dah. Tapi amal sampai ke mati. Amal membersihkan hati daripada sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian. Amal ni sampai ke mati. Sampai ke mati. Ya dah. Taubat sampai ke mati. Sabar, syukur, tawakul sampai ke mati. Puasa contohnya, tak semestinya sampai ke mati. Kalau uzur dah kemudian,
Gugur dah kewajipan puasa. Tengok hak amal zahir. Uzur dah. Tak nak puasa dah, tua. Tak ada dah kewajipan puasa. Amal zahir, tapi amal batin sampai ke mati. Ni amal ni hak nak kena mujahadah. Ilmu hak tu hak nombor satu. Jadi kerana yang pertama, kerana Allah mengetahui barang ada pada hati kamu. Yang keduanya, kerana bersabda Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila kulubikum. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik, tiada ambil kira ya Allah kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu. Ni hadis. Setengah hadis dia cerita, Nabi kata tidak menilik akan amal kamu, amal yang zahir. Tak tilik amal kamu yang zahir. Itu setengah riwayat yang lain. Dan nyesanya menilik ia kepada segala jantung kamu, segala hati kamu. Sebab apa segala hati ni? Sebab dia khitab kepada kamu, ramakum. Bila ramah, hati-hati lah. Kita semua lah. Allah Ta'ala tilik hati. Hak zahir, Allah Ta'ala tak tilik hak rupa tu. Rupa comel ke, rupa huduh ke, tubuh slim ke, tak slim ke, Allah Ta'ala tilik tu. Ada pun hadis yang lain pula, Allah Ta'ala tidak tilik kepada amal kamu, amal zahir. Allah tak tilik amal zahir kamu juga Allah Ta'ala tilik sampai ke hati. Lepas ni tak cerita hak amal ni, cerita bab rupa zahir. Hati hak dalam. Hak zahirnya apa? Muka. Hak zahirnya apa? Tubuh. Kira hak tu. Allah tak tilik hak rupa kamu hak zahir, kemudian badan kamu hak zahir. Allah tak tilik hak dalam, hak hati. Setengah riwayatnya Allah tidak tilik akan amal kamu, amal yang zahir. Allah tilik hati kamu, dengan bahawa Allah tidak tilik amal zahir kamu sahaja. Allah Ta'ala tilik sampai kepada hati. Amal zahir Allah Ta'ala tilik, sebab itu perintah Allah. Yang salah faham pula. Kalau ada salah faham, Allah tak tilik zahir. Zahir tak tutup aurah pun tak apa. Janji hati baik sebab Allah tilik hati. Tu ngarut sangat. Kalau lah aurah tak tutup, berdosa, hati apa pula hatinya? Adakah orang berdosa ni hati baik? Dah lah dia berdosa, dia kata hati dia baik. Orang hak taat tutup aurah, dia tutup aurah tu ikhlas ke dak dah tahu. Ditambah pula pada orang hak zahirnya baik. Dia hak zahirnya derhaka, dia ngaku hati dia baik. Orang hak zahirnya taat, ditambah pula belum tentu lagi ikhlas pula. Ni hak tak ada ilmu, tak ada pengajaran belaka ni. Apa tak ada seumpama tu, Allah tilik hati, Allah tak tilik zahir. Zahir tak apa dak tutup aurah. Ni dak ni, bukan cerita amal zahir. Allah tak tilik muka kamu, Allah tak tilik badan kamu, Allah tilik hati kamu. Maka jantung itu hati tempat tilik Allah. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita. Jua ni, mujua. Yang ia muka tempat tilik manusia, dan mana padahal kita membiarkan jantung kita kotor, hati kita kotor, berlumur dengan sifat kecelaan. Makna apa ni? Tak patutlah kita menghiasi muka jua. Dalam keadaan kita membiarkan hati. Bukan kata biarkan muka kotor, bukan. Tak patutlah kita comel muka dalam keadaan kita membiarkan hati. Tu tak patut. Bukan makna tak patut kamu bersihkan muka. Apa tak patut bersihkan muka? Kena bersihkan muka. Hak tak patut ni membersihkan muka khair dia, dan kita membiarkan hati. Tu hak tak patutnya. Bukan tak patut kita membersihkan muka. Tak patut kita membersihkan muka khair dianya, padahal kita biarkan hati kita kotor, berlumur dengan sifat kecelaan. Tu tak patut. Bukan membersihkan muka tu tak patut. Kena bersihkan muka hak zahir, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak patutlah kita membersihkan muka juga dengan kita membiarkan hati kita kotor dan berlumur dengan sifat-sifat kecelaan. Tu hak tak patut. Yang ia jantung hati ni tempat tilik bagi Tuhan kita, bukan sayugia. Saya ni sepatutnya bagi yang berakal, akal yang sempurna, membersihkan jantungnya dan menghiasi jantung, membersihkan jantung hati daripada sifat kecelaan, dan menghiasi hati dengan sifat kepujian,
Sagia bagian berakal membersih jantung dan menghiasi hati, menghiasi jantung lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Maknanya muka kita kena bersih, kena hiasi. Tapi lebih laginya kita membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Lebih laginya kita menghiasi hati dengan sifat kepujian. Bukan nak suruh tinggal hak kebersihan zahir. Kebersihan zahir sunnah Nabi SAW. Itu kerana yang kedua daripada 5 kerana kenapa kau kita wajib membersihkan hati daripada sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian. Dan yang ketiga bahawasanya jantung itu, hati itu raja bagi segala anggota, dan segala anggota itu mengikuti akan perintah rajanya. Jadi hati ni umpama raja. Jadi kalaulah hati itu baik, maka dia pun perintah anggota zahir dia tutup aurah lah. Tapi kalau anggota zahir dia tutup aurah tu mari daripada mana tu? Mari daripada hati yang jahat. Kira-kira ya? Hati baik, hati baik akan perintah anggota zahir supaya ikut perintah Allah tutup aurah. Lepas tu ada dah aurah tu, mari daripada mana dia nak aurah tu? Mari daripada hati. Hati mana tu? Hati jahat. Hati jahat itulah yang memerintahkan anggota zahir jangan tutup aurah. Itu berkena. Tiba-tiba zahir tak tutup aurah, hati baik. Zahir tak tutup aurah tu mari daripada mana tu? Mari daripada perintah siapa? Perintah hati. Jadi kalau zahir dia dah aurah, derhaka pada Allah, hati tu hati yang jahat, hati yang derhaka lah tu. Badan ni baru kena betul. Kalaulah hati baik, pastilah dia akan perintah anggota zahir dia buat perkara baik. Sebab hati ni diumpamakan dengan raja. Ini kerana yang tiga, kenapa kalau kita diwajibkan membersihkan hati daripada sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.